peluang antara etnik dan integrasi nasional. Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan pemersatu rakyat. Penyebaran budaya barat, masalah sosial. Contohnya macam masalah isu jenayah dan juga juana. Kurang penghayatan agama kepada budak-budak sekarang. Betul, toleransi dan dialog antara agama. Dan juga kurang kecintaan terhadap ilmu dan pembelajaran sepanjang hayat. Terima kasih dan seterusnya saya serahkan kepada Aminuddin. Okay. Saya Muhammad Aminuddin. Untuk cabaran globalisasi, jadi data dan maklumat raya yang tidak ditapis dan berlega-lega dalam ruang terbuka yang sangat mudah diakses oleh pengguna pelbagai golongan. Seterusnya, idea-idea negatif seperti sekularisasi, ajaran sesat dan liberalisasi yang mudah disebar luas tanpa sekatan. Selain itu, kebebasan bersuara tanpa batas dalam dunia tanpa sepadan menerusi pelbagai platform media sosial. Seterusnya, meningkatkan gejala buli dalam ruang cyber yang terbuka. Dan akhir sekali, cabaran bagi globalisasi ini ialah penyebaran budaya barat yang lebih meluas seperti punk, skinhead, black metal, underground dan subbudaya seperti indie dan hipster dan pengucupan budaya setempat. Saya serahkan ke presenter yang seterusnya. Okay, Assalamualaikum, selamat malam. Nama saya Ahmad Syamil bin Ahmad Qurani. So, saya akan bentang tentang cabaran alam sekitar. Etika dan peradaban juga berkait secara langsung dengan alam sekitar. Alam sekitar yang berdaya huni dan selamat memberi gambaran bahawa manusia di suatu kawasan mengambil berat akan penjagaan dan pemeliharaan alam sekitar. Manusia yang beradab dan beretika akan sentiasa menjaga persekitaran dan lingkungannya untuk generasi yang akan datang. Tanpa etika dan integriti, alam sekitar tidak akan dapat dipertahankan. So, antara isu dan cabaran dalam konteks alam sekitar adalah yang pertama, pencemaran laut, udara dan darat, eksploitasi sumber-sumber alam sekitar secara tidak terkawal dan haram, dan isu-isu biodiversity. Selain itu, kepupusan pelbagai spesies fauna dan flora akibat perubahan iklim, kehidupan flora dan fauna yang terancam akibat pembalakan, pertanian, pindah dan pemburuan haram. Dan seterusnya, konflik antara pembangunan fizikal, pertanian, perikanan dan peternakan. Antara cabaran sosial yang dihadapi oleh pembangunan etika dan peradaban adalah isu-isu berkaitan integriti di pelbagai sektor awam dan swasta. Selain itu, pengukuhan perpaduan antara etnik dan integrasi nasional, bahasa Melayu dan bahasa ilmu dan pemersatu rakyat, penyebaran budaya darat, masalah sosial iaitu pelbagai isu jenayah dan jubana. Selain itu, kurangnya penghayatan agama, toleransi dan dialog antaragama, dan yang terakhir ialah kurang kecintaan terhadap ilmu dan pembelajaran sepanjang hayat. Jadi saya serahkan kepada Zulfikar untuk seterusnya. Ya. Okay, untuk yang terakhir sekali daripada guna kami, kesimpulan dan cadangan. Kelestarian etika dan peradaban dalam era pemodenan adalah satu yang penting dan mesti dipertahankan sampai bila-bila. Hal ini kerana dalam konteks Malaysia, kelestarian itu banyak bergantung kepada akar dan tradisi yang telah terbina sejak ratusan tahun yang lalu. Bukan mudah untuk membina dan membangunkan etika dan peradaban kerana ia merupakan satu proses yang sangat panjang dan lama. Namun, Malaysia memiliki ramuan dan keunikan yang tersendiri ke arah itu. Dengan formula yang betul, kepimpinan yang berintegriti dan rakyat yang bijaksana akan mampu merealisasikan cita-cita dan matlamat bumi ini. Terima kasih, itu sahaja daripada kami semua. Okey. Banyak sangat cabaran-cabaran untuk etika ni. Untuk pembentukan etika dalam negara kita ni, dalam pemodenan. Apakah cabaran yang di antara banyak cabaran apakah yang berkaitan tentang elektronik
berkaitan dengan elektronik. Cabaran sosial. Sosial. Sosial, apa bendanya tu? Macam media sosial yang sekarang ni yang ada. Apakah halangan itu? Kalau menggunakan media sosial, apakah halangan-halangan yang ada yang diwujudkan oleh media sosial tu terhadap etika? Membawa budaya barat dia mudah terpedaya sebab dia orang lifestyle dia orang lain dengan kita punya etika dan budaya semua lain. Jadi kalau dia orang tengok yang lifestyle dia orang semua yang dia orang publish semua, dia orang mudah terpedaya dan terikut dengan dia orang punya nature. Itu dia punya lifestyle lah dia lah, kan? Dia punya gaya hidup. Cara macam mana nak menangani cabaran-cabaran ini yang berkaitan tentang budaya luar tu yang datang ke negara kita? Benda ni boleh mula daripada dekat rumah kat saya, daripada bimbingan ibu bapa dan pemerhatian daripada ibu bapa juga, sebab kebanyakannya diorang pun belajar daripada media sosial. Kalau ada ibu bapa yang jaga dia orang punya pantau cara penggunaan media sosial dan hadkan masa untuk penggunaan media sosial tu, insyaAllah itu salah satu cara lah. Untuk bagi saya, bagi pihak yang berkuat kuasa seperti kerajaan ke, boleh menyekat mana-mana atau laman-laman web yang berkaitan, sekurang-kurangnya dia dapat mengurangkan macam budaya-budaya yang tidak elok tersebar. Okey. Itu saja. Terima kasih kepada grup ni, grup terakhir. Okey. Jumpa lagi esok untuk ujian peperiksaan baru pulang esok. Okey. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih, Doktor.